شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki malam yang ke-17 Ramadan. Sebagaimana yang dimaklumi, 17 Ramadan adalah malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran bermaksud hari diturunkan Al-Quran. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai penjelas atau penerang tentang hidayah, antara hidayah dan wal furqan, antara hidayah dan yang sebaliknya. Jadi sudah pasti bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran yang semestinya kita mengambil berat. Kita mesti dekat dengan Al-Quran dan berkawan dengan Al-Quran. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini adalah berkaitan dengan Ramadan, pesta ibadah, bukan pesta makanan. Saya rasa jika saya tanyakan kepada tuan-tuan, adakah Ramadan ini bulan untuk kita berpesta ibadah? Saya rasa tuan-tuan akan menjawab ya. Semua orang akan bersetuju, akan mengiyakan bahawa Ramadan ini adalah bulan untuk kita berpesta ibadah. Apakah yang kita faham melalui perkataan pesta? Pesta ni sesuatu yang meriah. Macam-macam ada di tempat itu. Jadi dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita perlu ambil kesempatan kerana di dalamnya ada ibadah-ibadah yang pelbagai. Meriah Allah sediakan kepada kita hamba-hambanya. Ini bukan program daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah program yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam 12 bulan Allah memperuntukkan kepada kita 1 bulan untuk kita mentazkiyah nafs. Kenapa? Kerana kita nak mencapai, dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Apa maksudnya tuan-tuan? Agar kamu tattaqun, bertakwa. Kerana Allah nak kita jadi orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih komited kepada agama kita. Maka sebab itu diturunkan bulan Ramadan khusus untuk kita umat Islam. Allah berikan keistimewaan yang sangat besar kepada bulan Ramadan. Sebab itu para ulama ataupun salafus salih, apabila 6 bulan lagi sampai kepada bulan Ramadan, mereka telah membuat persediaan. Mereka telah membuat persediaan. Mereka telah istiqamah membaca Al-Quran. Mereka telah training dulu, kerana mereka nak all out di dalam bulan Ramadan. Mereka berdoa supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apa yang Allah sediakan pada bulan Ramadan? Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatus syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu ataupun dirantai. Kalau dalam bulan selain Ramadan kita selalu diganggu, sama ada gangguan daripada syaitan ataupun daripada hawa nafsu kita sendiri, tetapi Allah telah tutup satu, Allah telah kekang
Satu gangguan iaitu syaitan. Allah telah rantai syaitan. Jadi yang berbaki apa lagi tuan-tuan? Hawa nafsu kita. Maka kalau kita tengok di bulan Ramadan ada orang yang masih menjadi hamba kepada nafsu dia, maka kita tengok kehidupan dia tidak ada perubahan, tidak ada perbezaan. Sama ada sebelum Ramadan, pada bulan Ramadan, dan apatah lagi selepas Ramadan. Jadi kita yang telah ada keinsafan, kesedaran berada di dalam bulan Ramadan ini adalah untuk memperbaiki diri kita, memperkuatkan diri kita, menjinakkan hawa nafsu kita supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih ada, kita punya pertahanan kita lebih ampuh. Setelah kita keluar daripada bulan Ramadan nanti, kita akan jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Tetapi tuan-tuan, walaupun kita sedar bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita berpesta ibadah, tetapi kita kadang-kadang kita terlupa bila kita tiba waktu nak sampai berbuka puasa, beriftar, kita terlupa bahawa sekarang kita berada di bulan Ramadan. My time tu mula teringat macam-macam, teringin macam-macam. Maka kita pergilah mencari makanan. Bila kita tengok makanan tuan-tuan, apa yang kita tengok? Masya Allah, makanan-makanan yang kita tak pernah jumpa lagi. Yang kita jumpa dulu zaman kita kecil-kecil ada pada hari yang kita cari kuih-muih ataupun makanan-makanan di bazar, kita beli. Kemudian kita tengok kedai yang lain, kita jumpa, kita beli lagi. Sehingga kita tidak mengukur adakah makanan-makanan itu sesuai dengan keperluan kita. Jadi apa yang berlaku apabila di depan mata kita dihidangkan pelbagai jenis makanan yang sedap-sedap, maka bagi kita yang manusia biasa ni, kita akan rasa semua semampu yang mungkin. Bila kita makan, kita tak ingat tentang bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah, maka kita akan makan semua. Sehinggalah kita terlalu kekenyangan lah. Dan apabila kita terlalu kekenyangan, apa yang akan berlaku tuan-tuan? Macam-macam lah. Sakit perut, kemudian gastrik lah, GERD lah, kemudian ngantuk, ada yang rasa macam malas, tak larat dan sebagainya. Dan pesta makanan, walaupun kita kata Ramadan bukan pesta makanan, tetapi apa yang berlaku secara hakikatnya menunjukkan bahawa kita mengakui berpesta ibadah dalam bulan Ramadan, tetapi dalam masa yang sama kita tidak dapat mengekang diri kita daripada berpesta makanan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok puasanya adalah untuk manusia itu melaparkan diri dia, kerana untuk dia cergas untuk melaksanakan ibadah. Tetapi apabila kita terlupa, kita leka dengan makanan, maka kita akan menjadi malas, kita akan menjadi tidak cergas, kita tidak kuat, kita tidak ada stamina untuk kita melakukan atau melaksanakan ibadah yang diperuntukkan oleh Allah SWT dengan banyak kelebihan. Di antara kelebihan di dalam bulan Ramadan ini adalah segala kebaikan yang kita lakukan, Allah bukan beri kita satu pahala. Allah berikan kepada kita berapa pahala tuan-tuan? Satu amalan, satu kebaikan, tidak kira apa pun yang kita lakukan, sama ada daripada ibadat yang khusus ataupun ibadat-ibadat yang lain, Allah akan berikan kepada kita satu bersamaan dengan 10, paling minimum. Dan Allah akan memberikan kepada kita sehingga 700 kali ganda. Satu yang kita buat bersamaan dengan 700 kali kita melakukan perbuatan itu. Tetapi Allah memberikan markah
ataupun poin yang lebih istimewa, iaitu kepada puasa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa puasa ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala itu, dan kita tidak tahu berapa banyak yang Allah berikan kepada kita berkenaan dengan pahala puasa. Jadi itu adalah antara fadilat yang Allah berikan kepada kita, orang Islam yang berpuasa. Sebagaimana yang kita maklum, ada disebut di dalam hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man, barang siapa, yang itu adalah adatus syartiyah dalam bahasa Arab, dia adalah huruf syarat. Barang siapa qama Ramadan, qama ni bermaksud berdiri ataupun mendirikan, tapi dalam konteks ini man qama Ramadan, qama Ramadan bermaksud menghidupkan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, imanan, dengan keimanan. Keimanan ni bermaksud kita beriman bahawa puasa itu adalah syariat kefarduan kepada kita. Kita beriman bahawa kita mesti melakukan perbuatan ataupun arahan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu, iaitu berpuasa. Kita menerima sebulat hati. Wahtisaban, dan bukan itu sahaja, kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada kita. Kita jangan sombong dengan Allah Taala. Ada setengah orang dia kata, saya buat sesuatu ataupun saya buat kebaikan ni, saya buat ibadat ni, saya tak mengharapkan apa-apa pun, saya tak mengharapkan syurga pun. Salah. Kita sebenarnya kalau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada ihtisaban. Kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala perlukan kepada keikhlasan. Maka kita kena ikhlas kepada Allah. So, apakah kesan dia apabila kita telah beriman, kita telah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengampunkan. Ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampunkan segala dosa yang telah dia lakukan. Jadi itu antaranya. Tapi dalam perkataan qama Ramadan, ataupun kita jadikan dia kata terbitan qiyam Ramadan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau telah menafsirkan, dia telah mensyarahkan bahawa qiyam Ramadan bermaksud salatul tarawih. Qiyam Ramadan adalah salatul tarawih. Jadi pesanan saya di sini, kalau kita nak berpesta di bulan Ramadan, antara aktiviti utamanya dalam bulan Ramadan adalah jangan ditinggalkan salat tarawih. Kerana salat tarawih ini adalah salah satu sebab untuk Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Akhir sekali, kita mengatakan bahawa, selalu kita mengatakan sesuatu yang kita lalui itu adalah sebagai journey ataupun perjalanan. Tapi sebenarnya Ramadan ini bukan satu perjalanan. Ramadan ini adalah suatu jihad. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, mengatakan bahawa puasa ini adalah satu jihad, perjuangan. Kita kena berjuang. Kita kena berjuang untuk qiyamul lail, iaitu salatul tarawih, dan kita kena berjuang untuk berpuasa. Dua perkara. Jadi itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi, bulan Ramadan adalah suatu perjuangan ataupun jihad. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya rasa cukup sekadar apa yang saya kongsikan kepada tuan-tuan. Akhir kata, saya nak menegaskan bahawa bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berpesta ibadah,
tetapi dalam masa yang sama kalau kita makan-makan dan sebagainya, kena ingat bahawa kita jangan terlalu berlebihan, kerana tujuan utama kita adalah untuk ibadah. Jangan disebabkan kita makan maka kita menjadi tidak produktif, tidak bersemangat untuk kita menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi